Okay, binomial expansion. Dan kalau kita tengok nota kuliah tu, binomial expansion ni antaranya macam ni lah. Kalau kita jumpa soalan, dia ada kurungan. Dia ada banyak jenis. Dia ada banyak jenis. Kita akan jumpa kurungan mungkin dalam bentuk X tambah 3 kuasa 2. Ini yang biasa lah. Kalau di sekolah ni kita panggil dia sebagai di bawah tajuk quadratic equation. Ini kalau kita expand ni selamba je ni. Ini yang biasa kita jumpa. Kemudian, apa jadi kalau soalan yang sama, kita nak expand sampai kuasa 10. Jadi, kita kalau nak expand cara biasa macam di atas ni, kita akan darab 10 kali kurungan. Kena expand sampailah 10 kali kurungan. Okay, ini satu jenis. Kemudian, kita akan jumpa pula, apa jadi kalau kurungan tu, dia dah jadi kuasa setengah. Kuasa pecahan pula. X tambah 3 kuasa 1/4. Macam mana kita nak expand ni? Kemudian nanti kita jumpa juga soalan X tambah 3 kuasa negatif pula. Macam mana? Ini kamu belum belajar ni dalam kuliah ni. X tambah 3 kuasa negatif 5. Okay. Nanti untuk yang 3.2 ni, binomial expansion ni, kita akan selesaikan bentuk-bentuk macam ni lah. Kurungan kuasa integer positif. Kurungan kuasa integer negatif. Integer negatif ni termasuk fraction lah. Termasuk fraction. So kita akan tengok macam mana kita nak expand tu tanpa menggunakan darab banyak kali kurungan. Okay. Kita ada formula yang pertama. Formula yang pertama, kita akan expand. Contoh kita akan ada N, maksud dia kuasa dia adalah integer. Integer positif. Contoh dia, kalau kita jumpa soalan X tambah 3 kuasa 10. Maksud dia kuasa dia ni, kuasa integer yang positif. Ataupun kita jumpa 2x minus 3 to the power of 5 contoh. Jadi kalau kita jumpa kurungan yang kuasa integer positif, kuasa dia integer positif, maka kita akan gunakan formula yang ni. Maksudnya kita akan gunakan formula A plus B. Ini saya ambil daripada nota kuliah. Okay. A to the power of N. Okay. Kemudian kita akan tambah dengan NC1. A to the power of N minus 1. And then B to the power of N. Ini dalam nota kuliah ada. B kuasa 1. Sorry. Ini bukan B kuasa N, B kuasa 1. Kita teruskan lagi. NC2. NC2, A to the power of N minus 2. Kemudian B to the power of 2. Teruskan lagi. NC3. Tengok dia punya pattern ya. N minus 3. Kemudian B to the power of 3. Sampailah yang terakhir. Yang terakhir mudah je. Last term ni kita ambil B to the power of N. Okay. Jadi kalau kita nak hafal ni, sebenarnya formula ni diberi dalam exam. A to the power of N, maksudnya yang first term ni, A kuasa N. Itu mudahlah. A kuasa N. Mungkin dalam kuliah dia akan gunakan NC0. NC0 tu sama dengan 1. Okay. NC0 tu sama dengan 1. Kalau nak mudah, kita ambil je A kuasa N yang pertama. Kemudian yang kedua, kita bermula dengan NC1. NC1 ni, ini kita guna calculator. NC1 ni. Calculator kita ada dekat tanda darab ke? Kalau kita tengok calculator, dekat tanda bahagi tu, NCR. Yang ni kita guna calculator je, NCR. So bermula dengan NC1, lepas tu NC2, NC3, NC4, sampailah yang terakhir tu, tak payah guna C lagi dah, terus kita ambil B kuasa N. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang A ni adalah first term. Yang A ni adalah first term. Maksudnya A to the power of, daripada C tadi kita tolak, N tolak 1. Kalau yang ni pula, kita akan ambil N tolak 2. Untuk yang A tu, N tolak 3, kuasa dia. Dan seterusnya. Kemudian untuk yang kedua ni pula, sebutan yang kedua ni, B kuasa 1. Maksud dia, untuk yang B ni kita rujuk kepada yang ni. Apa nombor dia? 1. Kemudian B kuasa 2.
B kuasa 3 dan seterusnya. Okey, okey, kita ambil contoh. Kita ambil contoh. Okey, katakan saya ambil contoh ya. Okey, katakan saya nak expand X tambah 3 kuasa 10 lah contoh. Kuasa 10. Bagaimana kita nak expand? Jadi cara dia, untuk yang step yang pertama ni, kita ambil je X kuasa 10. Ambil je X to the power of 10. Gitu. Kemudian plus, kita akan ambil, sepatutnya kalau ikut formula NC1, kita letak je 10C1 sebab N kita 10. Kemudian first term kita X. X kuasa 10 tolak 1. Kalau nombor senang, terus kita ambil 9. Tak payah tunjukkan 10 tolak 1, 9. Kemudian second term, 3. 3 ni kalau nak kuasa rujuk pada yang nombor ni. 1. Kuasa 1. Ni kuasa 1. Kemudian teruskan lagi. Tambah 10C2. Kemudian X to the power of 8. Mana datang 8 ni sebab 10 tolak 2. Kemudian seterusnya 3 kuasa 2. Sebab 2 ni yang ni. Teruskan lagi. 10C3. X kuasa 7. 3 kuasa 3. 3 ni datang daripada sini. Dan seterusnya, nanti kita akan jumpa yang terakhir. Plus, ambil sebutan terakhir 3 kuasa 10. Nanti dalam soalan exam ni, bukan kita kena perlu expand semua sekali. Dia akan ikut soalan. Biasanya antara 3 ke 4 sebutan dia. Okey. Jadi, nanti bila kita nak dapatkan jawapan, kita guna calculator je. 10C1 darab 3. So, tengok berapa nilai dia. Ni kalau kita nak tengok nilai dia, nanti kita akan buat X kuasa 10. Kuasa 10. Kemudian yang ini guna calculator je. Kamu ambil 10C1. Okay. 10C1 kemudian darab dengan 3. Kita akan dapat 30. So jawapan akhir dia 30 X kuasa 9. Kemudian kita teruskan lagi. Tekan calculator 10C2. 10C2 darab dengan 3 kuasa 2, 9. So yang ni kita akan dapat 405. Dan seterusnya lah. Dan seterusnya. 9X kuasa 8. Dan seterusnya, ini kamu kira. Ini saya bagi contoh je ni. Kemudian 3 kuasa 10. Okey, tu contoh. Kalau kamu nak senang ni, sebenarnya dia punya pattern dia adalah NCR, CAB. Ni kan dia ada 3 sebutan kan? 1, 2, 3. Yang C ni maksudnya kita guna NCR. Maksudnya NC1, NC2, NC3 yang pertama. Kemudian yang A ni, ini adalah first term. First term, yang ni second term. Maksudnya kita kena ubah sebutan yang pertama ni, 1, 2, 3. CAB. Itu cara kita nak expand. Kita tengok contoh. Kalau kita jumpa soalan, yang pertama, kita tengok kurungan tu dia kuasa apa. Kalau kuasa integer positif, maka gunakan formula yang saya ajar tadi. Okay. Ini semua soalan kuasa integer positif. Jadi kita mesti merujuk kepada formula. Ini kalau kita nak gunakan formula yang mana satu, ambil formula yang kuasa positif. Ini saya tulis balik, A kuasa N tambah. Ini kita kena ingat CAB, maksud dia NC1. Nak tulis NC1 ataupun nak tulis kurungan dalam bentuk matriks NC1. Jadi dua cara. Okay. Kemudian sebutan yang pertama A kuasa N tolak 1, B kuasa 1. Tambah lagi dengan NC2. Ini saya tulis dulu formula dia. Okey, B kuasa 2 dan seterusnya sampailah yang terakhir. Tak payah guna NCR. Terus je ambil yang terakhir tu B kuasa N. Okey, kita buat dulu yang pertama ni. 4X tolak Y kuasa 3. Ni kita kena buat sampai ni. Untuk yang pertama mudah je. Ambil je sebutan yang pertama ni. Terus kita akan buat kuasa 3. Terus je. Kemudian plus. Ingat kita guna kaedah CAB.
CAB. Maksud dia yang pertama ni guna NCR. NCR tu kita ambil 3C1. Ni baru C. Sebutan yang pertama A 4X. 4X 3 tolak 1. Kemudian kita ambil sebutan kedua pula. Kalau ada negatif, kena ambil juga negatif. Kuasa 1. Tengok. Teruskan lagi. Tambah dengan 3C2. Kemudian 4X kuasa. Ambil 3 tolak 2. 1. 1 ya. 1 ni. Tak payah tulis pun tak apa. Kemudian sebutan yang kedua negatif Y. Jangan lupa. All in bracket negatif Y. Kemudian kuasa berapa? Ambil ni. Kuasa 2. Kuasa 2. Kemudian sampailah kita teruskan lagi. Kalau kita teruskan lagi, kita akan dapat 3C3. Sama atas dan bawah. Bila sama atas dan bawah, tak payah kita buat 3C3. Ambil je negatif Y ni terus kuasa 3 je. Macam tu. Kadang kita buat 3C1, 3C2. Sampai yang di ujung ni 3C3. Atas dan bawah sama, maka kita tak payah buat yang tu. Terus kita ambil je. Sebutan terakhir ni adalah negatif Y kuasa 3. Okay. Kemudian kita permudahkanlah guna kalkulator 4 kuasa 3. Okay. Kalau kita tengok sini 4 kuasa 3. Ni kamu guna kalkulator je. 4 kuasa 3. Kita dapat berapa? 4 kuasa 3, 64, betul? 64. 64. Yes, 64. Jangan lupa X kuasa 3. Kemudian guna kalkulator ni. 3C1. 3C1. Saya tunjuk sikit lah. Kalau kamu guna kalkulator. Ni kan. 3C1. Yang dekat tanda bahagi ni. So, 3 tekan shift bahagi 1. Ni 3C1. Darab dengan 4 kuasa 2. Darab 4 kuasa 2. Okay, jadi untuk nombor yang kedua tu adalah asalnya positif ya. Kalau kita darab ni positif, tetapi ada negatif kat sini. Jangan lupa. So jawapan dia negatif 48. 48 X kuasa 2Y. Boleh? X kuasa 2Y. Kemudian teruskan lagi. Guna lagi kalkulator. 3C2. Kita ambil 3C2. 3 tekan shift. 3C2. 3C2 darab dengan 4. Okey, darab dengan 4. Yes. So, kita akan dapat 12. 12 X, Y kuasa 2. Kemudian yang terakhir ni, negatif kuasa ganjil. Maka dapat negatif Y kuasa 3. Maka itulah kita punya jawapan. Okay. Jadi kalau kita nak check, betul tak ni? Kita tengok X. X kuasa 3. Kemudian dia mesti kurang 1. X kuasa 2. Mesti kurang 1. X kuasa 1. Mesti kurang 1 lagi. Maka tak ada langsung X. Kemudian untuk Y pula. Untuk Y, ini sebenarnya Y kuasa 0. Tak nampak Y kuasa 0. Y kuasa 1. Y kuasa 2. Y kuasa 3. Dia macam tu. Kalau kita nak check, kadang-kadang kita salah tulis kuasa kan. Kita boleh check dengan cara macam tu. Jadi kalau kita nak expand, kita kena tengok kuasa dia. Macam ni kan, kita tengok kuasa dia. Kalau kuasa positif integer, terus kita tak payah fikir panjang, mesti guna formula yang saya ajar tadi. Okay. Jadi kita akan gunakan, saya ambil yang kedua ni. X plus 1 over X to the power of 4. Betul. Okay, jadi yang pertama kita ambil X kuasa 4 yang pertama. Plus 4C1. Ingat kita punya cara CAB. Yang pertama NCR, yang kedua first term. First term kita X kuasa 3. Mana datang 3 ni? 4 tolak 1. Kemudian second term. Ni kita akan ambil kuasa 1. Teruskan lagi, tambah 4C2 pula. 4C2, itu adalah C. Kemudian teruskan first term. X. X kuasa 4 tolak 2. Kuasa 2. Kemudian ambil second term pula. Second term punya cara, kita ikut je apa yang kita nampak kat sini. 2, so letak je kuasa 2.
Teruskan lagi. 4C3. 4C3. Ni baru C. Kemudian first term pula, kita ambil X. Kuasa 4 tolak 3. 1. Kemudian second term, 1/X. Ambil ni, kuasa 3. Kemudian, bila kita teruskan lagi, nanti kita akan buat 4C4. Bila jumpa je 4C4, tak payah tulis 4C4. Terus kita ambil, tambah dengan, ambil je. Maksudnya kita dah sampai ke penghujung. Macam tu je. Okay. Jadi kalau kita teruskan lagi, kita akan jumpa 4C4. Okay, 4C4. Kalau jumpa atas dan bawah sama, so tak payah buat. Terus kita tutup dengan ambil je. Semua ni kuasa 4. Kalau ada negatif, kena ambil, nanti letak negatif kat sini. Okey, kemudian kita tulislah jawapan. Maka jawapan kita adalah X kuasa 4. Yang lain-lain ni guna kalkulator lah. 4C1. 4C1, 4. 4X kuasa 2. X kuasa 3 per X dapat X kuasa 2. Kemudian tambah dengan 4C2. Gunalah kalkulator. 4C2. Kalau katakan saya tunjuk ni. 4C2. 4. Tekan shift dulu. Shift bahagi 2. Okay. So jangan guna pula 4C2 sama dengan 8. 4C2 tu adalah 6. Okay. So kita akan dapat. Teruskan lagi. So jawapan dia adalah 4 kuasa 2 tambah 6. 6. 4C2 dia 6 ya. 6. Kemudian sini X kuasa 2 per dengan X kuasa 2. Habis dah. So kita guna lagi kalkulator 4C3. 4C3 dapat 4. Tambah dengan 4 per X kuasa 2. Sebab ni kalau kita simplify ni akan dapat per X kuasa 2. Teruskan lagi. Kita akan dapat 1 per X kuasa 4. So inilah kita punya jawapan. Okay. Biasanya kalau kuasa 3, kuasa 4 kita kena expand sampai habis. Okay. Kena expand sampai habis. Kalau kuasa 10, nanti soalan dia akan ada tambahan syarat kita kena expand untuk berapa sebutan. Soalan akan bagi tahu 4 sebutan, 3 sebutan. Biasa macam tu je. Dia tak adalah bila kuasa 10 kena expand sampailah kuasa 10. Okay. Yang pertama tengok kuasa dia masih gunakan kuasa integer positif. So ingat kita akan gunakan formula yang pertama. So kita boleh expand ni 2 tambah X kuasa 10. So yang pertama terus je 2 kuasa 10. Tambah dengan 10C1. Ingat kita punya formula CAB. C dah settle, C. Kemudian first term 2 kuasa 9. Kemudian yang B ni second term, X. X kuasa 1. Teruskan lagi. 10C2. Kemudian first term kita 2. Kuasa beza dia, 8. Kemudian second term, X. Rujuk kepada kuasa 2. Okey. Kemudian disebabkan soalan ni dah arahkan kita, dia nak first 3 term. Maksudnya tak payah kita expand banyak-banyak. Sampai 3 sebutan je. 1, 2, 3. Okay. Sebenarnya ada lagi ni. Bila ada lagi, cara penulisan yang tepat, kena letak plus, dot. Maksudnya ada lagi. Jadi jangan berhenti pada sebutan yang ketiga. Okay. Kita berhenti pada sebutan ketiga ni sebab soalan nak sampai 3 je. Tapi ada lagi. So mesti tulis plus, dot. Kalau tak tulis ni maksudnya kita punya ni salah. Okay. Kemudian guna kalkulator. Tekan kalkulator 2 kuasa 10 berapa? 1024. Betul ke? 1024. Kamu cek lah. Kemudian guna kalkulator 10C1 darab dengan 2 kuasa 9. Nanti kamu akan dapat 5120 X. Sama juga, yang ni guna kalkulator 10C2 darab 2 kuasa 8. Jadi kamu cek 11520 X kuasa 2 plus dot. Gitu. Sebab soalan nak 3 sebutan je. Okey, macam mana?
Boleh faham? Faham. Okay, faham ya? Faham. Okay. Jadi untuk binomial expansion ni, kita yang pertama tengok soalan tu, dia kuasa apa? Kalau kuasa integer positif, inilah caranya. Mesti guna formula yang. Okey, kemudian nanti kita akan jumpa soalan. Dia tak suruh expand. Tapi dia nak, katakan macam ni kan. Kita sepatutnya kalau expand, dia mesti ada 11 sebutan. Tiba-tiba soalan nak, berapakah nilai sebutan yang kelima? Takkan kita nak expand, semata nak dapatkan sebutan yang kelima. Okay? Jadi kita ada satu lagi formula lagi, di mana kita tak perlu expand sampai habis untuk dapatkan sebutan keberapa. Okay? Kalau yang macam ni formula yang pertama ni, kalau kita nak expand semua ataupun sebahagian. Tapi kalau soalan nak, katakan ini kalau expand dapat 11, tapi soalan nak berapa nilai sebutan ketujuh? Takkan kita nak expand sampai ketujuh. Okay? Jadi kita akan gunakan ada satu lagi formula. Jadi kalau kita jumpa soalan-soalan macam ni, maka kita akan gunakan formula. Ni boleh rujuk nota kuliah. Kita boleh gunakan formula TR. Kalau kita gunakan TR, ini sebenarnya ada dua formula. Tengoklah mana kamu rasa mudah. Tolak 1, kemudian A kuasa N tolak R tambah 1. Kemudian B kuasa R tolak 1. Dia masih guna konsep CAB. 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 Ini formula ni kita akan gunakan kalau soalan tu dia tak minta kita expand. Tetapi dia nak satu sebutan je. Dia nak satu sebutan je. So gunakanlah formula ni. Okey. Contoh macam ni kan. Katakan saya nak jawab soalan ni. Ini kalau nak ikutkan kita kena expand. A kuasa 6. Sepatutnya saya kena expand. Bila kita expand, ingat kalau kuasa 6, maksud dia mesti ada 7 sebutan. 7 sebutan. Tapi soalan nak middle term. Maksud dia daripada 7 sebutan tu, yang middle tu sebutan keberapa? Middle tu maksud dia sebutan keberapa? Kalau kita ada 7 sebutan. Middle term. Ni kalau saya expand ni dia akan jadi 7 sebutan. Maka middle term tu maksud dia sebutan keberapa? Sebutan keberapa? Sudah. Siapa boleh jawab? Keempat. Keempat. Sebab kalau katakan saya senaraikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maksud dia kalau kuasa 6, maksud dia kita ada 7 sebutan. Kalau kuasa 10, maksud dia kita ada 11 sebutan. Soalan nak middle term. Middle term kalau kita tengok ke sini nampak rupanya dia adalah sebutan yang keempat. Maknanya soalan nak sebutan keempat je lah. Okay. Maknanya tak payahlah kita nak expand sampai 7 sebutan. Betul kita cari mana sebutan keempat. Tak payah. Bila soalan nak satu je, maka gunakan formula ini. Ini kalau hafal bagus. Kalau tak hafal pun tak apa. Yang penting kita tengok. T4. Kita gunakan yang ni. CAB. Okay, bagaimana cara dia? Kita gunakan kalau T4. Sebutan keempat maksud dia. Okey, kita tengok kat sini. N kita 6. So letak je. 6C3. Boleh? Kita punya formula Kalau soalan kita T4, maka gunakan 6C3. Sebab dia tolak tu. Kemudian yang lain ni tak payah tengok. Kita guna je kaedah CAB. Ni C dah ada. Sebutan yang pertama, 2. Bagaimana cara nak dapatkan kuasa? Ambil 6 tolak 3. 3. Kemudian second term, negative 3A. Nak kuasa berapa? Rujuk kepada kuasa yang di bawah ni. So kita akan ambil kuasa 3. Ini 3 mana datang dia? 3 datang daripada yang di bawah ni. Okay? Jadi jangan bergantung sangat pada formula ni. Cuma kita kena ingat kalau T4, ambillah 6C3. Kalau T5, maka ambillah 6C4. Alhamdulillah. Boleh? Itu kita gunalah calculator 6C3. 2 kuasa 3, okey.
So gunalah kalkulator dam C3 darab 2 kuasa 3 darab 3 kuasa 3. Nanti kita akan dapat, ini hati-hati sebab kita ada nilai negatif ni. So negatif 4, 3, 2, 0, A kuasa 3. Maksud dia middle term tu, inilah jawapan dia. Kalau kita expand pun, nanti kita akan perhatikan sebutan keempat tu, itulah jawapan dia. Okay? Jadi kalau kita tengok soalan tu, dia nak satu sebutan je. Tak payah kita expand macam biasa. Kita hanya gunakan formula ni. Okay, soalan nombor 2. Nombor 2. Kita diberi 2x kuasa 2 tambah 1 per x kuasa 12. Ini kalau kita expand kan, dia mesti ada 13 sebutan kalau kita nak expand. Tetapi soalan ni dia nak sebutan ke 10 je. Jadi tak payah kita expand, gunakan formula je. So ingatlah, kalau kita nak ambil T10, formula kita adalah 12C9. Sebab formula kita tadi tolak 1. So 12C9. Kalau katakan di sini nak T8, so 12C7. Gitu. Kemudian kita ikut je tadi CAB. C dah ada, first term pula 2x kuasa 2. Nak ambil kuasa berapa? Ambillah 12 tolak 9. 12 tolak 9, 3. Kemudian second term, 1 over x. Nak pilih kuasa mana? Dia merujuk kepada kuasa bawah ni. Kalau 9, 9 lah. Okay, letak 9. So ingat 9 tu datang daripada kod yang di bawah ni. Itu cara dia. Yang ni merujuk kepada berapa beza dia? 12 tolak 9. Okey, kemudian gunalah kalkulator. Ni kamu guna kalkulator. 12C9, kemudian tekan 2 kuasa 3. Sampai situ je. So jawapan dia 1760 per dengan x kuasa. Ni kuasa 9 tapi gabung dengan ni. Dapatlah x kuasa 3. Boleh ke? Ni kalau saya tengok x kuasa 6. X kuasa 6 bagi dengan x kuasa 9, dapatlah x kuasa 3. Terus itulah jawapan dia. Okey? Macam mana? Okey tak? Ada nak tanya? Okey, kalau tak ada kita teruskan. Tak ada. Kadang-kadang kita akan jumpa soalan dia menggunakan, dia nak sebutan term that is independent of x. Okey, ya ini istilah ni, ini kita kena faham. Kalau independent of x, dia merujuk kepada x to the power of 0. Soalan nak sebutan sebutan yang x kuasa kosong. Ataupun yang tak ada x. Jadi bagaimana caranya? Takkan kita nak expand ni. Ini kalau kita nak expand ni, dia ada 9 sebutan ni. Okay. Jadi kalau kita jumpa soalan tu, saya ulang balik ni. Okay, so ingat kalau jumpa independent of x, ini merujuk kepada x to the power of 0. Okey, jadi kita mulakan dengan yang ketiga ni. Saya salin dulu. 8x tambah 1 per 2x kuasa 8. Okey, sekarang ni masalahnya ni sebutan keberapa ni? Sebutan keberapa yang ada x kuasa kosong? So, step yang pertama kita kena tahu R yang keberapa. R yang keberapa dulu? Lepas itu baru kita kira. Jadi cara dia, kita dapatkan dulu general form dia. Maksud dia kita punya formula tadi, TR. Kita ambil general form, TR. Okey, kalau sekarang ni 8, so 8. Yang ini kena ambil R tolak 1. Kemudian first term kita adalah 8x. Ingat ni kita guna CAB. CAB kuasa berapa? 8 tolak R. Ini saya tulis 8 tolak R tambah 1. 8 tolak di bawah ni. So 8 tolak R tambah 1. Kemudian sebutan yang kedua. Sebutan yang kedua adalah 1 per 2x. Kuasa. Kuasa merujuk kepada kuasa yang ni. Boleh ke ni? Okey, untuk yang di sini ada yang tak faham tak? Ada siapa yang tak faham kat sini? Ada nak tanya? Okey tak ni?
Sir, kalau kita tak guna R tolak satu, tapi last jawapan tu kita tolak satu jawapan R tu, boleh tak? Maksud dia, kalau ambil 8R, gitu? Ah, Tak tapi boleh. last tu kita tolak satu jawapan last. Okey, sebenarnya formula ni, dia ada dua jenis formula. Kalau kita nak gunakan 8CR, maka yang di sini adalah TR tambah 1. Kamu boleh rujuk pada nota kuliah, sebenarnya dia ada dua formula. Sebab tujuan kita nak dapatkan R. Jadi sekarang ni, untuk dapatkan R, tadi kita dah tahu dah, dia syarat dia independent of X to the power of 0. Jadi sekarang ni, untuk yang ni, formula ni, kita tak payah expand. Kita tak payah expand. Kita fokuskan untuk yang X je. Kita cari X. X saja. Yang nombor-nombor yang lain tu kita jangan tengok. Maksud dia, yang ni tak payah. Nombor 8 ni tak payah. Yang X ni. Ni kalau kita ambil X, 8 kuasa 8 tolak R tambah 1. Kita ambil X je. Darab. Yang setengah ni tak payah. Yang X ni, disebabkan dia di bawah, saya boleh tulis kuasa negatif. Ambil ni. R tolak 1. Okay. Untuk step ni kena hati-hati ya. Sebab untuk step ni saya ambil X saja. Yang lain-lain ni, yang C ni tak payah. Kita buang. Nombor 8 ni kita buang. Kita fokuskan X kuasa berapa. Tu je. Yang ni X kuasa berapa. Kalau nampak dia di bawah, ubah sikit. X kuasa negatif, kemudian kuasa dia. Kemudian kita comparekan ikut soalan. Soalan tadi nak independent of X. Maksud dia X kuasa kosong. Okay. Kemudian kita gunakan hukum indeks. Kalau base dia sama, maka yang di atas ni kita akan tambah. So 8 tolak R tambah 1. Kemudian tolak R tambah 1. Sama dengan kosong. Ni tujuannya kita nak tahu R tu berapa nilai dia. So kita akan selesaikan. So negatif 2R. Sama dengan 8 dengan 1, 9. 9 dengan 1, 10. So negatif 10. Dan R tu sama dengan 5. Okay. R tu sama dengan 5. Jadi sekarang ni, ini belum jawapan lagi ni. Okay. Kita baru tahu sebutan ke berapa. Rupanya dia adalah sebutan yang kelima. Sebutan yang kelima. Sebutan yang kelima. Sebutan yang kelima. Okey, bila dapat sebutan yang kelima, kita ulang balik formula kita. Okey, ini saya salin balik ya. Ini saya tulis balik. Kita punya kurungan tadi 8x tambah 1/2 x kuasa 8. Okey, untuk soalan ni rupanya kita nak mencari T5. T5 tu berapa? Okey, sebab kita dapat R5. So guna balik formula T5. Kalau kita nak dapatkan T5, maksud dia kita akan ambil 8C4. Hati-hati ya, sebab formula kita untuk di bawah ni kalau nampak 5 kena ambil 4. 8C4. Kemudian sebutan yang pertama 8X kuasa 8 tolak 4. 4. Kemudian sebutan yang kedua 1/2X kuasa, ambil kuasa 4. Okay. So jangan silap, mana datang 4 ni, saya ambil ni di sini. Ni datang daripada 8 tolak 4. Okay. Kemudian nanti kita akan guna kalkulator. Guna kalkulator 8C4 darab 8 kuasa 4 darab 1/2 kuasa 4. Itu nanti kamu guna kalkulator. Dapatlah 17920. X kuasa kosong. X kuasa kosong tu 1. So inilah kita punya jawapan. Okey, macam mana? Okey tak ni? Okey, jadi kalau kita nak selesaikan soalan yang macam ni, dia bersyarat kan? Bersyarat. Maka kita kena tahu R yang mana satu yang ikut syarat ni. R yang mana satu. So step yang pertama, kita ambil dulu general form dulu. Kita ambil general form, kita gunakan formula ni. Kemudian fokuskan yang X saja. X kuasa berapa. Kemudian yang ni pun sama. Setengah ni buang.
Tetapi yang X ni kena hati-hati lah sebab dia di bawah, kena letak negatif. Selesai kan? Bila base sama, maka kita akan ambil atas je. Dapatlah R5. Dah dapat, maksud dia kita dah tahu rupanya soalan tu nak sebutan yang kelima. Tapi dia tak tanya direct. Kita kena cari dulu. Ikut syarat, rupanya dia adalah sebutan yang kelima. Kuasa 12. Ini kalau saya nak expand ni, ada 13 sebutan. 13. Tetapi soalan nak sebutan, dia nak coefficient. Coefficient of x squared y to the power of 10. Maksud dia, bila kita expand, dalam banyak-banyak nanti mesti kita akan jumpa ada x kuasa 2, y kuasa 10. Dia nak nombor sebelah dia berapa? Okay. Kalau cara biasa, kita kena expand sampai 13. So kita carilah mana yang ikut syarat ni. Okay. Tetapi disebabkan dia nak satu sebutan, tak payah guna formula yang awal-awal tadi. Kita bermula dengan general form. Okey, saya ambil ni soalan yang keempat. 3x tolak y per 2 kuasa 12. Okey, jadi sekarang ni kita punya syarat soalan ni, kita tak tahu R yang mana satu ni. R yang mana satu. Jadi apa yang kita buat, kita patah balik kepada formula TR. TR sama dengan, kita ambil 12 R tolak 1. Okay. Kemudian ingat kita guna kaedah CAB. Dah ada C dah, siap. Ambil first term. First term kita adalah 3x. Kuasa 12 tolak R tambah 1. Mana datang dia ni? Ni tolak di bawah. So hati-hati ya. Jangan ambil tolak R, tolak 1. Salah. Sebab tolak-tolak dia akan jadi positif. Kemudian sebutan yang kedua, negatif. Jangan lupa ya, kalau ada negatif, kena letak negatif. Kuasa dengan R tolak 1. Mana datang dia ni? Ini merujuk kepada ni. Okey, kemudian kita nak dapatkan R tu yang mana satu? Maka kita fokuskan X saja. Yang lain-lain tak payah. Ni X dan yang ini. Okey. Untuk soalan ni, kita ada dua. Kita boleh buat pilihan, kita nak ambil X ke nak ambil Y. Mana-mana pun boleh. Okay, katakan saya rujuk kepada X lah. Saya rujuk pada X. Untuk X, so kita akan dapat X kuasa 12 tolak R tambah 1. Lepas tu kita tengok mana ada X lagi dah. So berhenti kat situ. Comparekan dengan ni soalan ni. X kuasa 2. Kuasa 2. So base dah sama, maka kita ambil 12 tolak R tambah 1 sama dengan 2. Kemudian kita proses. Jadi kita akan ambil T11, maka yang di sini ambil 10. Okay. 12 C10, 3X kuasa, beza dia. 12 tolak 10. 12 tolak 10. Kemudian yang ini kita akan ambil kuasa 10. Kuasa 10. So macam tu lah. Nanti kamu kira, ni kalau kamu kira ni, kita akan dapat 12 C10. Akhirnya nanti kamu akan dapat 297 per 512. Ni kamu guna kalkulator ni. 12 C10 guna kalkulator, darab 3 kuasa 2, darab 1/2 kuasa 10. Nanti kamu akan dapat. Kemudian nanti kita akan dapat X kuasa 2, Y kuasa 10. Okay. Jadi soalan nak bukan ini term. So soalan nak coefficient of X squared Y to the power of 10. Ambil nombor dia. 297. Jadi jawapan akhir dia mesti ambil yang ni. Baru dapat 1 markah. Okay. Kalau berhenti kat sini, ini baru kaedah. Soalan bukan nak term, dia nak coefficient of X squared Y to the power of 10. So, nyatakan nombor dia berapa. Jadi untuk dapatkan R yang keberapa, kita kalau ada dua-dua sebutan, kita boleh pilih. Nak compare untuk X ataupun nak compare untuk Y. Nanti R dia akan sama. Okay? R dia akan sama. Kemudian gunakan formula. Okay? Yang saya ajar ni, saya guna formula yang pertama. Kalau kamu nak explore formula yang kedua pun boleh. Nanti jawapan dia akan sama. Dia tak ada beza.
Okey, cuma hati-hati formula yang pertama ni, bila T11, maka mesti ambil 12C10. Dia kurang 1. Kalau sini katakan T8, 12C7. Dia mesti kurang 1. Okey? Jadi formula ni jangan kamu hafal sangat. Kita ambil dia punya cara dia. First term, ini kuasa berapa? Beza dia. Ni macam mana nak dapatkan kuasa dia? Ikut apa yang kita dapat di sini. Kalau 11, 11. Kalau 8, sini pun 8. Okey? Jadi ini cara untuk kalau kita nak expand kurungan kuasa integer positif. Positif integer. Soalan dia akan tanya dua bentuk. Sama ada kita kena expand sampai habis ataupun soalan yang kedua dia akan tanya satu sebutan je. Kalau satu sebutan, mesti gunakan formula yang ni. Kalau nak expand sampai habis, gunakan formula yang awal tu.